Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini kami akan menganalisis isu-isu semasa berkaitan etika dan perundangan pendidikan serta kami merumuskan tentang cara yang efektif bagi meningkatkan imej profesion perguruan. Pertamanya kita akan lihat kepada definisi ataupun konsep etika. Menurut Kamus Dewan pada tahun 2015, etika adalah prinsip moral atau nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu ataupun sesuatu kumpulan seperti persatuan dan kelompok profesional yang menjadi nilai dan garis panduan yang harus dipatuhi. Manakala menurut Wong, Noriati, Arsyad dan Bun pada tahun 2018, etika ini adalah peraturan perilaku dan adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara satu sama lain dan aturan ini menegaskan perkara yang benar dan juga salah. Perundangan pula menurut Institut Latihan Kehakiman dan Perundangan 2018 adalah satu sistem peraturan atau norma yang perlu diikuti oleh anggota masyarakat yang dibuat oleh pemerintah negara yang bertujuan supaya rakyat boleh hidup, bekerja dan bersosial di antara satu sama lain. Kita beralih pula pada konsep ataupun definisi bagi etika keguruan. Menurut Moy pada tahun 2014 dan rakan-rakannya, etika keguruan adalah asasnya berlandaskan kepada etika kerjaya Kementerian Pendidikan Malaysia yang berteraskan kepada prinsip-prinsip, niat yang betul, perlakuan yang baik, bergerak ke arah kebaikan, memperkotakan apa yang dikatakan serta berdisiplin dan beradab. Dan terdapat beberapa kod etika dalam keguruan. Yang pertamanya adalah tanggungjawab terhadap murid di mana guru mengutamakan keselamatan dan kebajikan serta menunjukkan cara pakaian, pertuturan dan tingkah laku yang baik. Yang keduanya, tanggungjawab terhadap ibu bapa di mana guru perlu menghormati tanggungjawab utama ibu bapa dan merahsiakan maklumat sulit. Yang ketiga adalah tanggungjawab terhadap masyarakat di mana guru perlu menjaga tingkah laku dan menunjukkan tingkah laku yang sopan serta menghormati masyarakat sekeliling. Dan yang keempat adalah tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion keguruan di mana guru tidak boleh terlibat dengan perkara-perkara yang mampu menjejaskan kecekapan dan bersedia untuk membantu rakan-rakan sejawat. Dan dalam persoalan kita membincangkan tentang analisis isu-isu yang berkaitan dengan etika dan perundangan dalam pendidikan dan saya akan bawakan beberapa isu dan juga kes tentang kesalahan dan pelanggaran etika keguruan serta perundangan dalam pendidikan. Pertamanya saya membawakan isu ataupun kes penderaan fizikal dan kita akan analisis isu ini satu persatu. Kita perlu tahu dahulu apakah maksud penderaan fizikal dan menurut Alawi tahun 2012, penderaan fizikal ini merupakan keganasan secara fizikal yang boleh menyebabkan kecederaan di otak, lebam yang teruk, kecacatan anggota tubuh, retak, patah tulang, lecur dan sebagainya. Dan kalau dilihat kepada definisi ataupun konsep yang dinyatakan oleh Alawi, penderaan fizikal ini kebanyakannya adalah melibatkan anggota tubuh. Sama ada secara menggunakan tangan ataupun apa sahaja alatan, ia dikira sebagai penderaan fizikal yang menyebabkan kecederaan. Kita lihat kepada kes ataupun isu yang pertama yang berlaku sekitar Mac tahun 2021 di mana bautan ini saya ambil daripada Isra Awani. Guru dipanggil polis, kes tular campak kanak-kanak. Dan yang dinyatakan dalam Isra Awani ini, video berdurasi 10 saat yang dimuat naik di Facebook di Kuala Lumpur, di Kuala Langat mempamerkan tentang guru wanita yang mengangkat mangsa ataupun kanak-kanak sebelum mencampakkannya ke lantai. Dan ini telah menjadi perhatian pada ketika itu mendapat guru-guru ataupun guru ini mendapat kecaman daripada netizen ataupun daripada masyarakat sekeliling tentang apa yang dilakukan terhadap kanak-kanak tersebut. Dan kita akan lihat tentang isu ini, apakah isu ini, kita akan analisis. Kita akan menganalisis tentang isu ini, bagaimanakah isu ini boleh dipaparkan atau boleh digemparkan ataupun boleh dilihat oleh masyarakat luar. Puncanya adalah video berdurasi 10 saat ini ianya telah tular setelah dimuat naik di Facebook yang menunjukkan seorang guru perempuan mencampak seorang murid ke lantai di sebuah sekolah tadika swasta di Jalan Kebun Kelang. Dan kenyataan akhbar menyatakan Asisten Komisioner Baharudin Mat Taib, guru tersebut dipanggil setelah ibu bapa murid yang telah dicampakkan tadi itu membuat laporan polis. Dan kes ini disiasat mengikut Seksyen 31-1A iaitu Akta Kanak-Kanak 2001 dan akan disabitkan kesalahan sekiranya guru itu bersalah
akan dikenakan denda maksimum RM20,000 ataupun penjara 10 tahun. Dan kalau dilihat daripada isu ini di mana seorang guru telah mengangkat seorang murid dan mencampakkannya ke lantai adalah menunjukkan adalah satu penderaan secara fizikal yang mungkin akan menyebabkan kecederaan. Sekiranya murid tersebut mengalami kecederaan, ia akan disabitkan kesalahan dan akan dikenakan denda RM20,000 ataupun penjara 10 tahun. Dan mengikut kepada Akta Kanak-Kanak 2001, kalau dilihat kesalahan berhubung dengan kesihatan dan kebajikan kanak-kanak, penganiayaan, pengabaian, pembuangan dan penderaan kepada kanak-kanak ataupun pendedahan kepada kanak-kanak merujuk kepada Seksyen 31(1), mana-mana orang yang merupakan orang yang mempunyai pemeliharaan seorang kanak-kanak dalam kurungan A yang menganiaya, mengabaikan, membuang atau mendedahkan kanak-kanak itu dengan cara yang mungkin akan menyebabkannya mengalami kecederaan fizikal atau emosi atau yang menyebabkan atau membenarkannya dianiayai, diabaikan dan dibuang atau didedahkan sedemikian atau pada kurungan B yang menganiaya dari segi seks kanak-kanak itu atau yang menyebabkan atau membenarkannya dianiaya sedemikian melakukan sesuatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh tidak melebihi didenda, tidak melebihi RM20,000 dan dipenjara 10 tahun dan tidak lebih daripada tempoh itu. Maka dilihat daripada situasi yang berlaku di mana seorang guru mengambil kanak-kanak tersebut dan mencampakkannya ke lantai adalah boleh disabitkan kesalahan tentang penderaan di mana murid tersebut diganggu ataupun dicederakan dari segi fizikal, diangkat dan dicampak. Dan kemudian dari segi emosi kanak-kanak tersebut, mungkin kanak-kanak tersebut takut untuk pergi ke sekolah kerana gurunya garang ataupun kerana gurunya bertindak kasar terhadap mereka. Dan ianya berlaku di mana kanak-kanak yang lain pun turut memerhatikan tindakan guru tersebut. Dan boleh pula seorang guru hanya berdiam diri dan merakam situasi tersebut tanpa membantu ataupun mengalam perbuatan guru tersebut. Kita beralih kepada kes yang kedua dalam isu yang sama iaitu penderaan fizikal. Dan baru-baru ini juga berlaku satu insiden ataupun digemparkan tentang guru juga, perilaku guru juga yang memukul seorang guru lelaki didakwa memukul seorang murid ataupun kanak-kanak di mana menyebabkan kecederaan yang agak teruk di muka, di lengan dan juga di jari. Dan polis menunggu arahan untuk mensiasat ataupun membuat tindakan lanjut terhadap guru tersebut. Kita akan menganalisis tentang isu ini sama seperti tadi, masih di dalam konteks ataupun isu yang sama iaitu penderaan fizikal terhadap kanak-kanak ataupun pelajar. Dan menurut kes kedua ini, dalam kenyataan akhbar ataupun media, seorang kanak-kanak lelaki berusia 9 tahun mendakwa dipukul oleh guru sekolahnya. Dan kejadian ini berlaku di sebuah sekolah di Kuala Kedah. Murid terbabit mengalami kecederaan di bahagian lengan, jari kiri dan juga di muka. Dan dinyatakan ataupun dikenal pasti objek yang digunakan adalah pembaris kayu. Puncanya adalah pelajar tersebut tidak menyiapkan kerja sekolah yang diberikan oleh guru terbabit. Dan kes ini disiasat mengikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan. Merujuk kepada Akta 574 Kanun Keseksaan, Seksyen 323 iaitu seksaan kerana dengan sengaja menyebabkan kecederaan barang siapa kecuali dalam hal yang diperuntukkan oleh Seksyen 334 iaitu dengan sengaja menyebabkan cedera atas bangkitan marah, dengan sengaja menyebabkan kecederaan hendaklah diseksa dan dipenjara selama tempoh yang boleh sampai setahun atau dengan denda yang boleh sampai RM2,000 atau dengan kedua-duanya sekali. Melalui kes yang berlaku di mana seorang guru mendenda ataupun membuat satu tindakan denda terhadap murid dengan mencederakan. Pada mulanya mungkin niat guru ini adalah untuk memberi pengajaran, tetapi apa yang dilakukan ataupun tindakan yang diambil adalah keterlaluan di mana beliau memukul murid tersebut menggunakan objek keras seperti pembaris kayu sehingga memberikan ataupun menyebabkan kecederaan kepada muka, bahagian lengan dan juga jari. Dan kalau merujuk kepada ataupun Akta 574 ini, guru ini boleh disabitkan kesalahan atas Seksyen 323 Kanun Keseksaan kerana telah menyebabkan kecederaan kepada murid.
Ini merupakan surat perkeliling ikhtisas untuk kuasa guru merotan murid. Dalam surat perkeliling ini, ada menyatakan tentang kuasa guru masih boleh diberikan untuk merotan murid, tetapi hanya diberikan kepada guru besar dan juga pentadbir. Dan jenis-jenis kesalahan dan hukuman yang boleh dikenakan mengikut jenis kesalahan. Yang pertama, kalau dilihat kesalahan berat, jenis hukumannya adalah dirotan di punggung dengan dilapik pakaian dengan menggunakan rotan ringan maksimum 3 kali sebatan. Yang kedua adalah kesalahan sederhana, rotan di tapak tangan dengan menggunakan rotan ringan sebanyak 3 kali sebatan. Itu adalah maksimum. Dan yang ketiga adalah kesalahan ringan di mana diberi amaran dan sesi kaunseling. Jadi merujuk kepada surat perkeliling ikhtisas ini, di manakah kewajaran seorang guru menghukum ataupun dari segi denda ataupun merotan murid sehingga menyebabkan kecederaan di bahagian muka, lengan dan juga jari. Sedangkan surat perkeliling yang dikeluarkan merujuk kepada ketiga-tiga kesalahan ini, tidak ada satu pun yang menyatakan guru boleh memukul di muka, di lengan dan juga di jari. Tambahan pula, pukulan itu menyebabkan kecederaan, mungkin berdarah, luka yang dalam dan sebagainya yang perlukan kepada rawatan. Dan di sini dilihat guru tersebut memang ataupun sudah semestinya melanggar etika dan juga terlibat dalam permasalahan perundangan dan pendidikan. Dan bila dilihat kepada situasi pertama tadi, kes pertama di mana seorang guru telah mengangkat murid dan mencampakkannya ke lantai, dan juga yang kedua ini adalah denda yang dikenakan kepada pelajar sehingga menyebabkan kecederaan yang teruk di bahagian muka, tangan dan juga di jari, iaitu anggota yang tidak dibenarkan untuk dirotan, maka ternyata memang betul guru tersebut telah melanggar etika keguruan dan juga menyebabkan tindakan undang-undang perlu diambil ke atas mereka. Dan melalui kes-kes yang berlaku tadi, guru-guru tersebut boleh dituduh di bawah Akta 574 Kanun Kesiasaan, Seksyen 321 dengan sengaja mencederakan, Seksyen 323 dengan sengaja menyebabkan cedera yang parah, Seksyen 323 siksaan kerana dengan sengaja menyebabkan kecederaan ataupun cedera, Seksyen 324 dengan sengaja menyebabkan cedera dengan jalan menggunakan senjata atau lain-lain benda yang berbahaya, Seksyen 325 iaitu siksaan kerana dengan sengaja menyebabkan cedera yang parah. Maka guru-guru tersebut boleh disabitkan dengan Akta 574 Kanun Kesiasaan. Dan di sini dilihat apabila kes ataupun pertuduh telah diwawarkan atau telah digemparkan dalam dunia pendidikan ataupun pengetahuan masyarakat luar, ianya mampu menyebabkan orang lain ataupun masyarakat menganggap bahawa guru ini mempunyai permasalahan dari sudut etika, tingkah laku yang mana mampu menjejaskan reputasi ataupun mengurangkan profesionalisme sebagai seorang guru. Dan apa yang berlaku pada hari ini di mana ibu bapa ada yang menyatakan bahawa mereka menghantar anak-anak mereka ke sekolah untuk dididik menjadi manusia, tetapi apabila dihantar ke sekolah, lain yang berlaku dengan kes dera, emosi, fizikal dan sebagainya melalui tindakan-tindakan guru yang tidak sewajarnya. Guru masih boleh menggunakan kuasa untuk mendenda ataupun menghukum pelajar-pelajar ataupun murid, tetapi ianya bergantung kepada kesalahan dan sekiranya kesalahan yang dilakukan oleh pelajar itu besar, namun guru masih tidak boleh menggunakan kekerasan sehingga menyebabkan kecederaan yang parah ataupun kecederaan yang teruk kepada murid ataupun pelajar. Dan tindakan guru ini mungkin mempunyai permasalahan. Kalau dilihat mungkin guru mempunyai permasalahan personal membawa kepada pekerjaan mereka. Contohnya mereka mempunyai permasalahan di rumah dan akhirnya emosi terganggu dibawa ke sekolah menyebabkan mereka tidak dapat mengawal emosi, akhirnya melepaskannya kepada kanak-kanak ataupun pelajar ataupun murid. Dan ini yang banyak berlaku di dalam sistem pendidikan dan perkara ini tidak diabaikan oleh kementerian ataupun menteri pendidikan, ianya diambil kira dan juga diambil tindakan terhadap guru-guru tersebut. Kedua, kita beralih kepada satu kes yang lain ataupun isu yang lain, iaitu gangguan seksual. Gangguan seksual ini merujuk kepada sebarang tingkah laku yang berunsur seksual yang tidak diingini dan memberi kesan sebagai satu gangguan, sama ada diberikan secara lisan, bukan lisan, visual,
psikologi ataupun fizikal. Dalam buku ataupun menurut unit pengurusan psikologi bahagian pembangunan, kewangan dan sumber manusia, Kementerian Sumber Manusia, gangguan seksual ini diklasifikasikan atau telah dinyatakan perlakuan yang kurang disenangi melalui kata-kata, isyarat, sentuhan, psikologi dan visual yang berunsurkan seks yang biasanya dilakukan berulang-ulang. Ini yang dinyatakan dalam unit pengurusan psikologi Kementerian Sumber Manusia. Baiklah, dalam menganalisis isu kedua tentang gangguan seksual, saya bawakan satu kes yang sangat menarik yang mana telah menggemparkan institusi pendidikan di Malaysia bahkan di luar negara sekalipun, dan dalam kes ini mendapat perhatian masyarakat, kementerian dan juga pemerintah. Dan apa yang menarik tentang isu ini ataupun kes ini adalah bermula daripada satu situasi ke satu situasi yang lain yang saya akan terangkan selepas ini. Dan perkara ini berlaku sekitar April tahun 2021, dan yang menariknya, kes ataupun dakwaan terhadap gangguan seksual ini berada pada notis tiada tindakan lanjut iaitu NFA. Apa yang berlaku sebenarnya tentang kes pelajar ini? Pelajar ini dikenali sebagai Ain Husniza yang berusia 17 tahun yang mendakwa gurunya iaitu mengajar pendidikan jasmani bergurau ataupun menggalakkan pelajar-pelajarnya melakukan perkara-perkara yang tidak baik ataupun lebih kepada seksual, iaitu menggunakan istilah rogol dalam pembelajaran pendidikan jasmani. Dan kita lihat apakah yang berlaku dan apakah isu sebenarnya dalam kes Ain Husniza yang berlaku pada April 2021. Apakah kronologi kepada kes ini yang menyebabkan ianya mendapat perhatian dan juga menjadi perbualan pada hari ini? Bermula dengan seorang pelajar iaitu Ain Husniza yang berusia 17 tahun telah memuat naik video yang menyatakan seorang guru pendidikan jasmani dan kesihatan telah menggunakan ataupun membuat gurauan rogol semasa mengajar mata pelajaran tersebut di bawah tajuk berkaitan dengan gangguan seksual. Dan apa yang dikatakan atau dilontarkan oleh guru tersebut, korang kalau nak rogol, jangan rogol yang 18 tahun. Korang rogol atas 18. Kalau boys kena rape, it doesn't get report because the boys apparently sedang. Maksudnya kalau lelaki yang kena rogol, dia tak rasa sakit ataupun dia tidak akan lapor kepada polis kerana dia merasakan sedang. Dan istilah ataupun perkataan-perkataan ini dikeluarkan semasa sedang mengajar pendidikan jasmani dan kesihatan. Dalam kenyataan akhbar, polis menyatakan unsur ataupun isu ini tiada unsur jenayah dan mahkamah memutuskan tiada tindakan lanjut iaitu NFA terhadap guru tersebut. Namun apa yang dikatakan oleh pegawai tinggi polis, seorang pegawai tinggi polis, walaupun apa yang beliau cakap memang tidak ambil kira sensitiviti pelajar di dalam kelas, tetapi apa yang berlaku tidak cukup ataupun kuat elemen jenayah untuk disabitkan kesalahan. Apa yang dapat dilihat melalui isu ini ataupun kes ini, guru tersebut menggunakan istilah yang kurang baik, yang tidak bermoral, iaitu perkataan rogol. Sedangkan guru tersebut boleh menggunakan perkataan-perkataan saintifik yang lain yang tidak akan menyinggung mana-mana sensitiviti pelajar. Dan guru tersebut dikira tidak sensitif terhadap apa yang disampaikan melalui komunikasi dan juga menyebabkan ada segelintir pelajar, terutamanya pelajar perempuan, apabila dikatakan perkataan rogol. Rogol merupakan satu perkataan yang berlakunya hubungan di antara lelaki dan perempuan yang tidak disukai oleh perempuan tersebut. Itu adalah rogol. Dan rogol ini merupakan perkataan ataupun istilah kepada perbuatan jenayah. Dan apabila guru menceritakan atau memberi satu contoh menggunakan perkataan seperti ini, ia menyebabkan kurangnya selesa kepada pelajar-pelajar, terutamanya pelajar-pelajar perempuan. Punca kes ini adalah dilihat bukan satu isu ataupun kes gangguan seksual, malah guru sendiri tidak sensitif dalam menggunakan perkataan, iaitu menggunakan perkataan rogol yang menjadikan ianya sebagai bahan lawak di dalam kelas. Maknanya isu ini bermula dengan adab guru itu sendiri. Guru mungkin tidak ada niat untuk melakukan satu tindakan ataupun gangguan seksual, tapi apa yang telah dilontarkan melalui komunikasi ataupun kata-kata beliau menyebabkan ada murid yang tersinggung dan beranggapan bahawa guru tersebut cuba ataupun sedang membuat satu bentuk gangguan seksual. Dan apa dilihat daripada perkataan yang dikeluarkan, guru tersebut tidak sensitif dan dipertikaikan dari segi adab beliau.
mengajar pelajar-pelajar yang di bawah umur. Kanak-kanak di bawah umur adalah dikira 18 tahun ke bawah. Maka pelajar tingkatan 5 ataupun berusia 17 tahun ini merupakan kanak-kanak. Dan menurut Pegawai Tinggi Polis, walaupun apa yang dicakap tidak mengikut sensitif, masih lagi guru tersebut dikira sebagai melanggar etika keguruan. Dan kes ini disiasat dalam undang-undang termasuk Seksyen 11, 12 dan 15, kesalahan-kesalahan seksual terhadap kanak-kanak dan juga mengikut Seksyen 509 dan 294 Kanun Kesisaan. Jika dilihat kepada Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap kanak-kanak pada tahun 2017, dari segi komunikasi secara seksual dengan kanak-kanak, merujuk kepada Seksyen 12(1) tertakluk kepada Subseksyen 3 yang mana kurungan A berkomunikasi secara seksual dengan seorang kanak-kanak atau kurungan B menggalakkan seseorang kanak-kanak untuk berkomunikasi secara seksual. Di sini dilihat guru ini boleh disabitkan ataupun boleh didakwa atas kesalahan seksual di mana berkomunikasi dalam bentuk seksual, berkomunikasi dengan kanak-kanak dalam berbentuk seksual dan menggalakkan kanak-kanak untuk melakukan perbuatan itu. Dan kalau dilihat kepada peraturan 4(A), peraturan dan tata tertib penjawat awam, di mana gangguan seksual ini tidak boleh dilakukan terhadap orang lain oleh penjawat awam. Dan ianya termasuk perbuatan berkomunikasi atau gangguan dalam bentuk lisan ataupun percakapan, dan itu juga dikira sebagai gangguan seksual dan boleh juga dikenakan atas tindakan atau kesalahan seksual terhadap kanak-kanak. Baiklah, rentetan daripada situasi yang pertama tadi, isu tersebut tidak berakhir begitu sahaja. Ianya berlanjutan apabila adik Ain Husniza ini yang berusia 17 tahun diugut rogol oleh rakan sekelasnya. Dan yang kedua, kemudian tular pula komen-komen yang berunsur body shaming dan juga lucah yang dilakukan oleh segelintir guru-guru di media sosial seperti Facebook. Maka yang menariknya yang kita bahaskan pada hari ini ataupun kita analisis pada hari ini bermula dari isu lawak rogol, kemudian ugutan rogol oleh pelajar dan seterusnya pula adalah body shaming ataupun bully cyber yang dilakukan oleh segelintir guru. Maka perkara ini adalah berlarutan, bermula daripada satu perkara sehingga ke perkara yang lain. Dan ianya kesemuanya yang terlibat adalah guru-guru yang merupakan ataupun memegang title sebagai pendidik. Tindakan guru-guru yang telah mengecam ataupun telah mengeluarkan kata-kata yang tidak baik di media sosial tentang Ain Husniza ini boleh didakwa di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia Akta 588 Seksyen 211 Larangan terhadap pemberian kandungan yang jelek. Tiada pemberi perkhidmatan aplikasi kandungan atau orang lain menggunakan perkhidmatan aplikasi kandungan boleh memberikan kandungan yang sumbang, lucah, palsu, mengancam, jelek sifatnya dengan niat untuk mengacau, mendera, mengugut atau mengganggu mana-mana orang. Dan perkara ini dilihat juga di bawah Akta Kanak-Kanak 2001 tentang penganiayaan, pengabaian, pembuangan dan pendedahan kanak-kanak, di mana pada Seksyen 31(1) orang yang mempunyai pemeliharaan seorang kanak-kanak pada kurungan A menganiaya, mengabaikan, membuang atau mendedahkan kanak-kanak itu dengan cara yang mungkin akan menyebabkan mengalami kecederaan fizikal dan emosi. Maka dilihat pada sini, pada perkara ini ataupun yang berlaku, tindakan guru-guru yang memberi komen-komen yang tidak bermoral mampu menjejaskan emosi kanak-kanak kerana Ain Husniza merupakan kanak-kanak berusia 17 tahun. Dan apa yang berlaku, guru-guru terbabit boleh dikenakan tindakan undang-undang dan juga tata tertib sebagai penjawat awam. Maka kita lihat berkaitan kes-kes tadi dengan isu etika keguruan. Maka melalui kes-kes yang berlaku, terdapat beberapa isu tentang etika guru. Yang pertama adalah kesantunan guru. Konsep kesantunan adalah tata cara, adat ataupun kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat dan memperlihatkan sikap yang mengandungi nilai sopan santun, etiket dalam pergaulan harian. Maka melalui kes yang kedua tadi tentang gangguan seksual melalui komunikasi, guru perlu mempamerkan perlakuan yang santun menerusi kata-kata dalam berkomunikasi yang baik dengan menyatakan sesuatu maksud bagi mengelakkan pihak yang mendengar tersinggung. Maka guru tadi sepatutnya menggunakan perkataan-perkataan yang lebih baik ataupun lebih saintifik bagi mengelakkan ketidakfahaman ataupun kesalahfahaman daripada pelajar-pelajar.
Dan yang keduanya adalah kepedulian guru, di mana konsep kepedulian guru merujuk kepada perasaan, pemikiran dan perhatian yang diberikan guru terhadap tugasnya dengan murid. Dan melalui isu ataupun perkara yang berlaku pada kes yang pertama tadi tentang penderaan fizikal, guru perlu mempunyai sikap peduli terhadap murid-murid dengan melakukan tindakan-tindakan yang memenuhi keperluan dan kehendak murid mengikut cara yang betul bagi memastikan murid berkembang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Tugas guru adalah untuk mendidik. Maka sekiranya terdapat permasalahan dari segi sikap pelajar, guru perlu mendidik dengan cara yang baik. Tidak perlu mengenakan tindakan yang mampu mencederakan pelajar yang akhirnya akan mengganggu emosi dan merencatkan perkembangan murid dari segi jasmani, rohani dan intelek, termasuk emosi mereka. Dan yang ketiganya, apabila dilihat kepada kesalahan yang dilakukan oleh guru-guru ini, akan merencatkan accountability guru terhadap murid. Jadi konsep accountability ini adalah bertanggungjawab kepada seseorang ataupun sesuatu, iaitu accountability guru adalah kepada pelajar. Maka guru perlu mengutamakan kebajikan dan keselamatan murid, tidak boleh membuat sesuatu perkara yang membahayakan nyawa dan keselamatan murid. Hal ini termasuk dari segi penderaan ataupun bertindak sehingga membuatkan murid mengalami gangguan emosi. Dan guru perlu membuat pertimbangan yang wajar sebelum meluahkan ataupun berkomunikasi dan bertindak ke atas murid. Melalui pelanggaran etika guru mampu merosakkan imej profesi keguruan. Jadi apakah cara yang efektif untuk meningkatkan imej profesi keguruan? Menurut ESA 2003, antara strategi yang meningkatkan profesionalisme seorang guru adalah melibatkan diri dalam latihan dalaman, kursus pendek kelolaan sekolah, penyelidikan tindakan, sistem pementoran, kerjasama kolaborasi dan kursus ICT yang terkandung dalam program perkembangan staf atau PPS. Menurut Lichtenberg et al. 2011, program pementoran adalah bimbingan kepada individu dalam menangani masalah psikologikal. Dan kesan terhadap sistem pementoran ini, yang pertama dapat memupuk sikap positif dan mengamalkan nilai profesional keguruan. Yang kedua, meningkatkan kemahiran memerhati, keprihatinan dan kepekaan terhadap murid. Ketiga, menguasai dan memantapkan strategi pengajaran. Keempat, dapat menyepadukan teori dan amali PDP. Dan yang kelima, mengenal pasti dan menyelesaikan masalah dalam PDP. Cara yang kedua adalah program perkembangan staf ataupun PPS. Menurut ANOI 2009, program perkembangan staf ataupun PPS merupakan satu program latihan untuk kualiti guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Itu secara khasnya. Manakala secara amnya adalah untuk memantapkan kemahiran untuk menjalankan tugas. Dan kesan melalui program ini, yang pertama dapat meningkatkan kemahiran guru dan kepakaran guru. Kedua, menurut National Foundation for the Improvement of Education, USA pada tahun 1996, ianya dapat mempertingkatkan keupayaan dan prestasi dalam bidang pendidikan yang kompleks, canggih dan mencabar serta memberikan manfaat kepada kejayaan pelajar. Yang ketiga, dapat meningkatkan aktiviti kerjasama dan mencetuskan idea serta berkongsi amalan pengajaran antara guru. Dan yang keempat, dapat merangsang perkembangan peribadi, profesionalisme, strategi yang berkesan dalam pengajaran dan pembelajaran. Maka dengan cara ataupun kaedah yang dilaksanakan melalui program perkembangan staf dan juga program pementoran, isu ataupun kes yang menyalahi etika keguruan ataupun dijatuhkan sebagai satu hukuman undang-undang dalam pendidikan dapat dielakkan di Malaysia. Seterusnya, saya akan membentangkan isu berkaitan rasuah yang mana telah terjadi di dalam kalangan guru-guru sekolah. Kita melihat kepada definisi rasuah. Menurut Afriyadi Sanusi dan Sharifah Hayati Said Ismail di dalam kajiannya yang bertajuk Analisis Strategi Membentras Rasuah Menurut Islam, menyatakan rasuah merupakan sesuatu yang dibayar untuk membeli ataupun mendapatkan pertolongan daripada seseorang yang mempunyai kedudukan yang tinggi bagi membantu melakukan perkara yang tidak halal atau salah. Menurut Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM), rasuah merujuk kepada penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan untuk seseorang individu kerana melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Suapan juga boleh diklasifikasikan sebagai hadiah, bonus, undi, perkhidmatan, jawatan, upah atau diskaun. Kita lihat kepada contoh kes mengenai rasuah. Yang pertama adalah melibatkan seorang guru besar dan dua orang guru biasa yang telah ditangkap di sebuah restoran di Selangor kerana terlibat isu rasuah pertukaran sekolah murid. Kes ini telah disiarkan di Astro Awani dan telah dilaporkan oleh saudara Hilal Azmi pada 3 November 2018.
Jadi mari kita analisis kes ini. Menurut laporan yang dikeluarkan, 3 guru termasuk seorang guru besar telah direman selama 3 hari bermula 3 November sehingga 5 November 2018 bagi membantu siasatan mengenai kes memberi dan menerima suapan rasuah. Perintah tahanan reman telah dikeluarkan oleh penolong pendaftar Mahkamah Rendah Kelang iaitu Puan Azimah Muhammad Yusof untuk membolehkan siasatan dijalankan oleh SPRM. Guru yang berusia 41 tahun tersebut yang bertugas di sebuah sekolah di Pandaraman Kelang, Selangor dikatakan telah meminta dan juga menerima suapan berbentuk wang sebanyak RM5,000 daripada seorang pengadu yang berusia 35 tahun sebagai balasan untuk dia meminta guru besar di sekolahnya yang berusia 52 tahun bagi menyokong permohonan pengadu untuk bertukar ke sekolah lain. Dan kesemua guru yang terlibat telah ditahan dan ditangkap di sebuah restoran asam pedas di Selangor. Dalam tahanan tersebut, wang RM5,000 itu juga turut disita di lokasi berkenaan. Pengarah SPRM Selangor iaitu Datuk Alias Salim menyatakan kes tersebut akan disiasat mengikut Seksyen 17(A) Akta SPRM 2009. Merujuk kepada Akta SPRM 2009 sebelum akta ini dipinda dan dikuatkuasa pada Jun tahun 2020, mana-mana kaki tangan awam yang melakukan kesalahan yang memperuntukkan kesalahan rasuah, meminta, menerima, menawar dan memberi suapan di bawah Seksyen 16 dan 17 Akta SPRM 2009, jika disabit kesalahan, hukuman penjara akan dikenakan tidak melebihi 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda nilai rasuah atau RM10,000 yang mana lebih tinggi. Seterusnya kita lihat kepada contoh kes kedua tetapi dalam masih konteks ataupun isu yang sama mengenai rasuah. Contoh kes rasuah yang seterusnya ini adalah mengenai seorang guru besar yang dijatuhkan hukuman penjara atas kesalahan menerima rasuah. Kes ini juga telah disiarkan oleh Esra Awani pada 6 Februari 2017. Laporan yang dinyatakan adalah mengenai seorang guru besar yang bernama M. Subramaniam dari Sekolah Jenis Kebangsaan Tamirawang yang telah dijatuhkan hukuman penjara 8 bulan oleh Mahkamah Session Shah Alam pada 6 Februari 2017. Guru besar tersebut didapati bersalah terhadap 2 pertuduhan menerima wang sebanyak RM4,400 daripada seorang pengusaha kantin pada 3 tahun lepas. Puncanya adalah bagi mendapatkan surat sokongan untuk melanjutkan kontrak kantin di sekolah beliau berkhidmat. Kita melihat kepada kronologi kejadian yang mana kejadian berlaku pada 30 Januari 2014 apabila guru besar tersebut menerima cek bernilai RM1,500 di kantin sekolah di antara waktu 11 hingga 2 petang. Dan pada 8 Oktober 2014, tertuduh sekali lagi didapati bersalah apabila menerima wang tunai berjumlah RM2,900 di bilik makan guru kantin sekolah itu. Berikutan dengan itu, Hakim Asmadi Hussein telah menjatuhkan hukuman penjara 4 bulan untuk setiap kesalahan yang didapati. Dia telah didakwa mengikut Seksyen 165 Kanun Kesiasaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Merujuk kepada Seksyen 165 Kanun Kesiasaan di bawah Akta 574, sekiranya seseorang guru atau penjawat awam itu didapati menerima atau mendapat untuk dirinya atau orang lain sesuatu benda berharga dengan balasan atau tiada balasan daripada sesiapa yang berhubung dengan kerja-kerja rasmi akan dipenjarakan selama tempoh yang boleh sampai 2 tahun atau dengan denda atau dengan kedua-duanya sekali. Guru sepatutnya menjalankan tugasnya dengan amanah dan ikhlas serta adil dalam melakukan segala urusan. Menerima apa-apa suapan dikira kesalahan rasuah sekiranya suapan tersebut adalah bertujuan untuk mendapatkan sesuatu dari dirinya atau kepada individu lain. Mari melihat kepada perkaitan antara isu rasuah ini dengan peraturan-peraturan tata laku dan tata tertib. Guru merupakan penjawat awam yang perlu memahami dan mematuhi etika penjawat awam. Hal ini memerlukan guru peka terhadap bahagian 2 dalam peraturan-peraturan pegawai awam, kelakuan dan tata tertib. Seharusnya guru perlu menjaga imej diri dan pekerjaan mereka agar tidak terjebak dengan isu kesalahan yang besar seperti rasuah. Guru harusnya ketahui peraturan kelakuan dan tata tertib seperti Peraturan 4/2/D tidak boleh berkelakuan sedemikian cara sehingga memburukkan nama atau mencemarkan nama baik perkhidmatannya. Oleh yang demikian, seseorang guru itu perlu selalu berhati-hati dan tidak terjumus ke dalam gejala rasuah yang boleh menjedaskan
nama baiknya sebagai penjawat awam. Selain itu, guru juga berkemungkinan untuk ditawarkan hadiah bagi tujuan memberikan keutamaan dalam sesuatu permohonan oleh ibu bapa murid. Maka, guru itu sendiri perlu memahami peraturan 8 iaitu hadiah, di mana seseorang pegawai tidak boleh menerima atau memberikan dan tidak boleh membenarkan isteri atau suaminya atau mana-mana orang lain untuk menerima atau memberikan apa-apa hadiah bagi pihaknya sama ada dalam bentuk zahir atau selainnya. Hal ini bermaksud seorang guru itu tidak boleh menerima apa-apa hadiah dari sesiapa yang mempunyai kaitan secara langsung atau tidak langsung dengan tugas rasminya. Isu seterusnya yang saya ingin bentangkan adalah tentang isu pecah amanah. Secara amnya, pecah amanah ni dalam kalangan guru merupakan suatu jenayah yang tidak boleh dipandang rendah, apatah lagi sektor pendidikan ni merupakan sektor yang dipandang tinggi oleh kalangan pelajar dan ibu bapa. Kita lihat dulu apa yang dikatakan dengan pecah amanah. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, pecah amanah adalah perbuatan yang mensia-siakan amanah atau kepercayaan orang lain. Berikut merupakan kes yang disiarkan oleh Berita Harian pada 4 September 2018 bertajuk Guru didakwa 48 tuduhan pecah amanah. Kes ini merujuk kepada seorang guru yang dituduh pecah amanah dan memasukkan dokumen. Bagaimana laporannya? Kita akan menganalisis kes ini. Di dalam kes ini, seorang yang dikenal pasti sebagai guru penolong kanan hal ehwal murid dari Sekolah Kebangsaan RPS Kemar Gerik iaitu Muhammad Romzi Zahari didakwa atas 48 pertuduhan yang membabitkan pecah amanah dan pemalsuan dokumen bantuan kumpulan wang amanah pelajar miskin 2013 berjumlah RM11,550. Bagi 24 pertuduhan, guru ini dikatakan telah diamanahkan untuk menguruskan wang bantuan kumpulan wang amanah pelajar miskin 2013 berjumlah RM349,650. Namun begitu, dia telah didakwa mengambil wang tersebut dalam jumlah sebanyak RM450 hingga RM600 yang mana wang tersebut sepatutnya diserahkan kepada 24 murid sekolah itu yang berjumlah RM11,550 dan juga dia didakwa melakukan kesalahan tersebut di pejabat sekolahnya di antara Julai hingga September 2013. Guru ini juga turut didakwa atas 24 pertuduhan lainnya iaitu dia telah memalsukan dokumen borang akuan penerimaan bantuan kumpulan wang amanah pelajar miskin 2013 yang mana turut membabitkan murid yang sama. Dia didakwa melakukan pemalsuan itu dengan niat hendak menipu. Mengikut kepada kesemua pertuduhan, dia didakwa mengikut Seksyen 409 Kanun Keselesaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan sebat dan denda jika sabit kesalahan. Merujuk kepada Seksyen 409 Kanun Keselesaan di bawah Akta 574, pecah amanah jenayah oleh penjawat awam atau ejen adalah mereka yang telah diamanahkan dengan harta ataupun sebarang kuasa atas harta melakukan pecah amanah jenayah mengenai harta akan dikenakan penjara selama tempoh tidak kurang dari 2 tahun dan tidak lebih dari 20 tahun dan sebat atau denda. Dan kita dapat lihat melalui kes ini, guru terbabit yang merupakan seorang penjawat awam telah didakwa melakukan pecah amanah jenayah dengan mengambil wang serta memasukkan dokumen. Hal sebegini seharusnya tidak berlaku kerana mengambil hak orang sudah jelas menunjukkan suatu kesalahan. Seterusnya di dalam isu yang sama tetapi kes yang berlainan merujuk kepada kes yang disiarkan oleh Berita Harian pada 2 Februari 2018 bertajuk Bekas Guru Kena Penjara 5 Tahun Miliki Kertas UPSR. Kes ini adalah mengenai seorang bekas guru iaitu El Subare alias Kamalanatan yang sebelum ini bertugas di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil SJKT Ladang Batang Benar Nilai. Dia dijatuhkan hukuman penjara selama 5 tahun. Puncanya adalah kerana dia membuat kesalahan dengan memiliki kertas soalan UPSR 2014 secara tidak sah. Hakim G. Ganmesh menjatuhkan hukuman di Mahkamah Session pada 2 Februari 2018 selepas mendapati dia bersalah di atas 5 pertuduhan memiliki soalan UPSR di dalam telefon pintar bagi mata pelajaran matematik
035/1 dan Matematik 015/1, Bahasa Tamil Pemahaman 036 dan Bahasa Tamil Penulisan 037 serta Sains 081. Dia didakwa melakukan hal itu pada 8 September hingga 16 September 2014 di sebuah rumah di Jalan Bukit Galana, 13 Seremban. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 8-1-C-3 Akta Rahsia Rasmi 1972 dan sekiranya disabit kesalahan boleh dipenjara antara setahun hingga 7 tahun. Melihat kepada Akta Rahsia Rasmi 1972 Seksyen 8-1-C-3, jika seseorang yang ada dalam miliknya atau kawalan sesuatu rahsia rasmi atau sesuatu perkataan kod, isyarat, timbal atau kata laluan rasmi yang rahsia yang telah dibuat atau didapati bersalah dengan akta ini menyimpan dalam milik atau kawalannya mana-mana benda seperti yang tersebut di atas apabila berlawanan dengan kewajipannya bagi menyimpannya atau tidak mematuhi segala arahan yang sah yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa yang sah berkenaan dengan pemulangan ataupun lupusan benda itu, boleh dihukum dengan pemenjaraan selama tempoh tidak kurang dari 1 tahun tetapi tidak juga melebihi 7 tahun. Jadi kita dapat lihat memiliki kertas soalan peperiksaan rasmi secara tidak sah juga ni merupakan isu pecah amanah yang perlu guru elak dari melakukannya. Guru ni tidak boleh sewenangnya memiliki kertas soalan dengan sengaja ataupun dengan apa-apa faktor sekalipun kerana ia merupakan rahsia dan boleh dikenakan penjara tidak kurang 1 tahun dan tidak melebihi 7 tahun. Kita rujuk perkaitan antara isu pecah amanah ini dengan peraturan-peraturan tata laku dan tata tertib. Di dalam menangani isu seperti pecah amanah ini, setiap guru perlu peka dan mendalami peraturan yang berkaitan dengan isu pecah amanah seperti Peraturan 4-2-F, tidak boleh tidak jujur atau tidak amanah. Hal ini bermaksud seseorang guru itu perlulah selalu menunjukkan sikap yang berhemah serta berintegriti dengan tidak menggunakan kedudukannya untuk menyalahgunakan wang yang diamanahkan kepada murid untuk dirinya. Guru juga perlu menanamkan sikap jujur dalam diri mereka kerana jujur merupakan ciri pribadi yang penting dan dapat membantu guru menjalankan kewajipan mereka sebagai pendidik yang amanah. Selain itu, Peraturan 4-2-G mengkehendaki guru untuk tidak bertanggungjawab. Guru perlu tahu akibat sesuatu perbuatannya sekiranya mereka mengabaikan tanggungjawab mereka. Misalnya, kes memiliki kertas peperiksaan rasmi. Seharusnya guru yang bertanggungjawab perlu menjalankan tanggungjawab mereka dengan amanah agar imej profesion mereka tidak tercalar. Guru tidak boleh memiliki apatah lagi menyebarkan rahsia rasmi kepada sesiapa. Guru yang bertanggungjawab akan menyimpan rahsia sulit untuk memastikan murid mencapai kejayaan mereka dengan kebolehan dan kemahiran mereka. Jadi kita terus kepada bagaimana cara efektif untuk meningkatkan imej profesion keguruan. Kita lihat kepada definisi profesion. Profesion adalah pekerjaan yang melibatkan penguasaan terhadap pengetahuan dan kemahiran yang kompleks. Cara efektif untuk meningkatkan imej profesion perguruan adalah dengan menyertai atau mengikuti latihan profesional berterusan. Oleh yang demikian, KPM telah mewujudkan program pembangunan profesionalisme berterusan. Hal ini adalah untuk memastikan guru di semua peringkat berpeluang memperolehi pengalaman pembelajaran. Program ini dapat melengkapkan diri guru dengan ciri-ciri pendidik profesional abad ke-21. Contoh aktiviti pembangunan profesional berterusan ialah coaching and mentoring, wawancara ilmu, penulisan dan pengkayaan, penyelidikan dan lain-lain. Melalui latihan yang diadakan ini, imej profesion perguruan dapat dipertingkatkan kerana program ini dapat menghasilkan guru-guru yang cemerlang serta berkualiti. Secara amnya, guru yang berkualiti akan dapat menghasilkan murid yang berkualiti, di mana murid-murid ini dapat memartabatkan nama negara. Dan selain itu juga, guru didedahkan dengan pelbagai pendekatan dan penambahbaikan melalui program ini. Hal ini penting untuk meningkatkan keberhasilan murid bagi memenuhi keperluan pasaran tenaga kerja abad ke-21. Guru juga dapat memperolehi pengalaman baharu apabila mereka dapat mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran yang terkini. Melalui perkara ini, imej profesion dapat dipertingkatkan bermula daripada peringkat awal apabila seseorang guru itu ditempatkan di sekolah buat pertama kalinya dan dapat mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran mereka. Guru juga dapat membangunkan kompetensi dalam diri
dalam diri mereka yang mana dapat dilihat dari aspek peningkatan ilmu dan amalan guru yang menjurus kepada peningkatan kualiti pembelajaran murid di sekolah. Guru yang mengikuti program seperti ini juga perlu menjadi lebih proaktif tanpa perlu disuruh oleh sesiapa ataupun guru besar. Seterusnya, melalui pusat kegiatan guru. Seseorang guru itu perlu melibatkan diri secara aktif di dalam pusat kegiatan guru (PKG) bagi membolehkan guru itu memantapkan profesionalisme dalam kalangan mereka dan seterusnya dapat menyumbang kepada peningkatan imej profesion perguruan. Hal ini kerana PKG berperanan untuk meningkatkan kualiti pendidikan di semua sekolah melalui peningkatan taraf profesional guru berdasarkan penghayatan falsafah pendidikan negara. Peranan PKG dapat dilihat apabila PKG ini menjadi pusat kegiatan ikhtisas kurikulum yang mana pusat ini menjadi tempat untuk berunding oleh para guru, memberi dan mendapatkan khidmat nasihat, menjalankan seminar atau tempat perbincangan bagi memenuhi keperluan guru berkaitan hal-hal pengajaran di sekolah. Selain itu juga, PKG juga dilihat sebagai pusat sumber di mana ia menyediakan pelbagai bahan rujukan serta media untuk pinjaman kepada guru bagi meningkatkan proses PDP. PKG juga dilihat sebagai pusat kegiatan sosial atau komuniti. Hal ini dapat memberikan peluang kepada guru untuk berinteraksi sementara dapat melaksanakan aktiviti sosial, sukan mahupun kebudayaan. Aktiviti yang dijalankan ini dapat meningkatkan semangat berpasukan di antara guru dan komuniti lainnya. Yang terakhir ialah PKJ dilihat sebagai ejen perubahan yang mana PKJ dapat dijadikan pusat bagi melaksanakan perubahan dan inovasi dalam pendidikan, terutamanya dalam membuat kemaskini PDP melalui teknologi pendidikan, perhubungan dengan masyarakat luar serta peningkatan kepuasan kerja. Kesimpulannya, program pembangunan profesionalisme berterusan dan pusat kegiatan guru dapat meningkatkan imej profesion perguruan yang dapat menjadikan profesion guru sebagai profesion yang diminati dan dihormati apabila guru itu sendiri dapat melaksanakan fungsi sosial dengan baik dan sedar akan kesalahan jenayah seperti rasuah dan pecah amanah yang perlu mereka jauhi.